Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat berpuasa juga diucapkan kepada murid-murid cikgu yang beragama Islam. Dan pada kali ini kita masih lagi berkesempatan untuk belajar bahasa Melayu secara maya. Bahasa Melayu tahun 4 secara maya. Jadi pada minggu ini kita akan belajar di tema yang keempat, kebudayaan, kesenian dan estetika. Dan unitnya pula ialah unit 11, indahnya seni sepanjang zaman. Tajuknya Gerobok Pusaka Nenek. Standard pembelajaran 2.3.2, membaca karya sastra dan karya bukan sastra dengan gaya penyampaian yang sesuai. Hari ini kita akan belajar tentang syair. Nanti cikgu akan jelaskan. Objektif pembelajaran kita, di akhirnya nanti pelajar dapat membaca karya sastra dan karya bukan sastra dengan gaya penyampaian yang betul. Hari ini kita akan lihat karya sastra yang berbentuk syair. Kriteria kejayaan: murid dapat melagukan syair dan menyampaikan dengan gaya yang sesuai. Apa yang cikgu tekankan pada hari ini ialah murid dapat melagukan syair. Ada satu syair itu, murid-murid kena lagukan, kena melafazkan syair tersebut dengan lagu yang sesuai. Nanti kita akan cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut pada slide-slide yang seterusnya. Bahan bantu kita, buku teks pada muka surat 74. Murid-murid semua boleh mengambil buku teks, buka buku teks pada muka surat 74. Dan hari ini sistem bahasa kita ialah intonasi syair. Baiklah murid-murid semua, sebelum kita melangkah dengan lebih lanjut lagi, kita akan lihat kepada perkara ini terlebih dahulu, iaitu pentaksiran bilik darjah. Pentaksiran bilik darjah kita pada hari ini ialah standard prestasi kemahiran membaca. Untuk bahagian ini, murid-murid akan membaca syair tersebut dan melagukan syair tersebut. Kalau kita lihat tahap penguasaan dia ada 6, dan hari ini cikgu amat berharap murid-murid dapat melakukan paling minimalnya ialah tahap penguasaan 3. Tahap penguasaan 3. Tadi cikgu akan dapat catatkan nanti di dalam borang pentaksiran bilik darjah. Untuk tahap penguasaan murid ialah 3 kalau boleh. Kalau dapat buat 6 tu memang cemerlang. Cikgu berharap ada juga pelajar cikgu yang boleh melakukan tahap penguasaannya sehingga ke 6. Bagaimana kita nak buat? Memandangkan tahun ini UPSR tidak ada, dan mungkin untuk pelajar tahun 4 pun UPSR tidak ada juga. Jadi mekanisme kita untuk melakukan ujian terhadap murid, untuk mengetahui pencapaian murid adalah melalui pentaksiran bilik darjah. Jadi ini amat penting sekali. Jadi pada hari ini kita akan mula dengan bentuk yang agak cikgu boleh kata agak tegaskan, di mana apabila cikgu minta murid-murid melakukan sesuatu pada hari ini, cikgu harap akan ada keputusan yang baik. Murid-murid akan memberi sokongan cara apa yang telah cikgu arahkan. So cikgu pada hari ini mahu murid-murid melagukan syair. Setiap orang murid akan melagukan syair. Caranya, rakam suara dan hantar kepada cikgu. Rakam suara. Cikgu akan dengar intonasi murid, macam mana murid melagukan syair tersebut, dan cikgu akan buat penilaian terhadap apa yang cikgu dengar. Jadi cikgu harap sekurang-kurangnya murid-murid boleh buat setakat tahap penguasaan 3. Kalau hendak lebih tahap penguasaan yang lebih cemerlang, murid-murid bolehlah menghantar dalam bentuk video dan untuk cikgu lihat, dan cikgu boleh beri penilaian yang sesuai dengan apa yang telah murid buat. Jadi kalau masih ada rasa malu untuk membuat persembahan,
gunakan audio saja. Berikan suara sahaja kepada cikgu. Jadi murid-murid belajar dan cikgu-cikgu boleh memberi penilaiannya di situ. Jadi cikgu harap pada minggu ini cikgu akan mendapat satu penglibatan yang memuaskan secara maksima daripada murid-murid semua. Murid-murid terlibat. Sebab cikgu perlu rekod untuk mentaksiran bilik darjah ni. Kalau murid tak buat, cikgu nak letak sifar pun susah. Jadi murid-murid diharap dapat memberi kerjasama tentang perkara ini. Amat penting untuk murid-murid semua. Okey, jadi kita akan lihat kepada slide yang seterusnya. Baiklah murid-murid, ini tajuk syair kita pada hari ini, syair gerobok pusaka. Cikgu akan baca terlebih dahulu. Cikgu tidak akan melagukan syair ini. Nanti kita akan sama-sama belajar bagaimana hendak melagukan syair. Syair kita pada hari ini bertajuk syair gerobok pusaka. Kita akan baca syair ini bersama-sama tanpa melagukannya. Gerobok pusaka, tinggalan bangsa, tetap kukuh sepanjang masa. Gunanya lama, banyak berjasa, dijaga elok, rapi sentiasa. Hidangan disimpan, pasti terjaga, menyimpan barang, perhiasan juga. Nampaknya unik, berbunga jingga, coraknya penuh, tidak terhingga. Buatan tangan, uniknya ukiran, kayu dipilih, jati dan belian. Tiada tandingan, di luar pasaran, harganya mahal, cecah ribuan. Gerobok pusaka, warisan negara, janganlah lupa, wahai saudara. Cinta akan seni moga membara, agar khazanah tetap terpelihara. Okey, kalau kita lihat, dia umpama pantun lah. Cikgu pun baca tadi menggunakan lafaz pantun. Lafaz pantun. Tapi hari ini kita belajar tentang syair. Apakah syair? Cikgu akan terangkan. Syair tergolong dalam puisi tradisional yang merupakan peninggalan masyarakat lama yang terus hidup dan berperanan dalam masyarakat semasa. Itu ialah syair. Puisi asli. Puisi asli orang Melayu. Syair terdiri daripada 4 baris. 4 baris. Setiap satu rangkap tu ada 4 baris. Setiap baris terdiri daripada 9, 10 atau 12 suku kata. Kurang pun ada, lebih pun ada. Keempat-empat baris ini merupakan sebahagian daripada sebuah puisi yang agak panjang. Dia puisi yang agak panjang diceritakan di dalam satu rangkap. Fungsi syair adalah untuk menyampaikan cerita dan pengajaran dan digunakan juga dalam kegiatan-kegiatan yang berunsur keagamaan. Pak orang pada zaman dahulu, kalau mereka gunakan juga syair ini untuk unsur-unsur keagamaan. Ada bait-bait tertentu mereka akan guna untuk menyampaikan ilmu-ilmu agama. Itu yang dimaksudkan dengan syair. Jadi sekarang ni kita akan mendengar irama-irama syair. Irama-irama syair ada 2. Murid-murid. Sekarang ni cikgu akan mendengarkan murid semua dengan syair irama. Syair irama yang pertama ialah syair Selendang Delima. Nama syair itu ialah Selendang Delima. Mari kita dengar bersama-sama. Gerobok pusaka, tinggalan bangsa, tetap kukuh sepanjang masa. Gunanya lama, banyak
tetapi sentiasa hidangan disimpan pasti terjaga menyimpan barang perhiasan juga nampaknya unik berbunga jingga coraknya penuh tidak terhingga buatan tangan uniknya ukiran kayu dipilih jati dan belian tiada tandingan di luar pasaran harganya mahal cecah ribuan gerobok pusaka warisan negara janganlah lupa wahai saudara cinta akan seni moga membara agar khazanah tetap terpelihara. Baiklah, sekarang ni pula kita akan dengar bagaimana syair ini dilagukan dalam bentuk irama hiasan. Irama yang kedua ialah irama hiasan. Jom kita dengar. Gerobok pusaka tinggalan bangsa tetap kukuh sepanjang masa. Gunanya lama banyak berjasa, dijaga elok rapi sentiasa. Hidangan disimpan pasti terjaga, menyimpan barang perhiasan juga. Nampaknya unik berbunga jingga, coraknya penuh tidak terhingga. Buatan tangan uniknya ukiran, kayu dipilih jati dan belian. Tiada tandingan di luar pasaran, harganya mahal cecah ribuan. Gerobok pusaka warisan negara, janganlah lupa wahai saudara. Cinta akan seni moga membara, agar khazanah tetap terpelihara. Bagaimana murid-murid? Ada dua irama tadi, irama selendang delima dan juga irama hiasan. Okey. Sesi yang kedua nanti, cikgu mahu murid-murid merakam suara, murid melagukan syair gerobok pusaka. Murid kena rakam suara murid dan hantar kepada cikgu. Kalau boleh hari ini juga. Senang untuk cikgu-cikgu murid-murid semua untuk mengisi di dalam borang pentaksiran bilik darjah. Okey.
Jadi nanti pada pukul 10 ke atas, murid-murid bolehlah mula berlatih, dan kemudian murid-murid boleh menghantar di dalam WhatsApp dalam bentuk audio saja untuk cikgu-cikgu perdengarkan. Yang nak dapat tahap penguasaan 6 nanti, bolehlah buat lebih daripada itu, buat bentuk video ataupun sebagainya. Okay? Jadi untuk penerangan setiap rangkap syair ini, Cikgu Al-Hadi akan menerangkan kepada kita apakah yang dimaksudkan dengan setiap rangkap syair ini, dan ada juga latihan yang akan diberi, latihan yang dibuat dalam bentuk Google Form untuk murid-murid jawab berkenaan dengan syair gerobok pusaka itu. Okay? Jadi untuk penerangan seterusnya, untuk penjelasan maksud setiap rangkap ni, cikgu serahkan kepada Cikgu Al-Hadi. Dipersilakan. Baiklah murid-murid, cikgu harap murid-murid semua faham apa yang telah disampaikan ataupun diterangkan oleh Cikgu Helmi sebentar tadi. Okey, sekarang kita terus kepada syair gerobok pusaka. Okey, syair gerobok pusaka. Okey, sebelum itu murid-murid pernah tak dengar perkataan gerobok? Okey, gerobok. Okey, secara keseluruhan syair ini bercerita tentang gerobok. Tapi apakah gerobok? Okey. Gerobok ialah sejenis almari ataupun sebuah almari untuk menyimpan makanan, barang perhiasan ataupun pakaian. Okey, kalau kita tengok gambar dalam buku teks tersebut, di belakang Hadif dan kakaknya tu bersama neneknya ada sebuah almari. Okey, almari itulah gerobok. Okey, almari itulah gerobok, iaitu tempat menyimpan makanan, boleh juga digunakan untuk menyimpan barang perhiasan ataupun pakaian. Okey. Okey. Sekarang cuba kita tengok syair ni pula. Okey, syair ceritanya tentang gerobok, tentang almari. Okey, kalau kita tengok syair ini mempunyai 4 rangkap. Okey, 4 rangkap. Rangkap pertama, kedua, ketiga dan keempat. Okey, setiap rangkap tersebut ada 4 ayat. Okey, setiap rangkap ada 4 ayat, dan setiap rangkap tersebut ada cerita di sebaliknya, ada makna yang ingin disampaikan oleh penulis. Di sini cikgu ingin ataupun cikgu akan cuba kita tengok sama-sama apakah maksud setiap rangkap yang cuba disampaikan oleh orang yang menulis syair ini. Okey, kita tengok rangkap yang pertama. Okey, gerobok pusaka tinggalan bangsa tetap kukuh sepanjang masa, gunanya lama banyak berjasa, dijaga elok rapi sentiasa. Okey, apa yang ingin disampaikan oleh orang yang menulis syair ini? Rangkap ini membawa maksud almari pusaka tetap utuh dan banyak berjasa. Okey, almari ini walaupun dah lama, dia tetap lagi elok. Okey, masih lagi elok dan dah banyak jasanya dan banyak kegunaannya dah. Sebabnya dah lama dan masih elok. Sebab apa masih elok? Kerana dijaga dengan rapi, sentiasa dijaga. Okey, sentiasa dibersihkan. Sebab itu almari ini ataupun gerobok ini masih lagi elok, masih lagi kukuh. Okey. Okey, itu rangkap yang pertama. Okey, sekarang kita tengok rangkap yang kedua pula. Okey. Hidangan disimpan pasti terjaga, menyimpan barang perhiasan juga. Nampaknya unik berbunga jingga, coraknya penuh tidak terhingga. Okey. Di sini penulis syair ini nak memberitahu bahawa almari ini kegunaannya untuk menyimpan hidangan. Hidangan kita faham
maksudnya ialah makanan. Dan baris yang kedua, menyimpan barang perhiasan. Boleh juga digunakan untuk menyimpan barang perhiasan. Okey, kalau kita tengok dalam buku teks tu, dalam almari itu ada pelbagai barang. Okey, barang macam teko. Okey, barang menyimpan pasu, menyimpan air. Okey. Itu kegunaan apa tadi? Almari ataupun gerobok. Okey, seterusnya, nampak unik berbunga jingga, coraknya penuh tidak terhingga. Okey, gerobok ni nampak unik kerana bunganya berwarna jingga. Okey, unik di sini membawa maksud lain daripada yang lain. Okey, lain daripada almari yang biasa kita tengok sekarang ni. Okey, nampak berbeza. Okey, nampak cantik sebabnya ada bunga, dan bunganya pula berwarna jingga. Dan corak pada gerobok ini sangat penuh. Okey, hampir keseluruhan pada dinding almari ini ada corak. Okey, penuh dengan corak berwarna jingga. Sebab itu gerobok ini nampak unik, nampak lain daripada yang lain. Okey, itu yang ingin disampaikan oleh penulis syair ini dalam rangkap yang kedua. Okey, sekarang kita tengok pula rangkap yang ketiga. Okey, buatan tangan uniknya ukiran, kayu dipilih jati dan belian, tiada tandingan di luar pasaran, harganya mahal cecah ribuan. Okey, almari ini yang dihasilkan dengan ukiran tangan. Seperti yang kita sedia maklum, orang zaman dahulu tidak mempunyai mesin ataupun belum lagi mempunyai mesin untuk membuat alat ataupun pertukangan tangan ni. Mereka bergantung kepada gergaji, tukul, pahat. Semua tu, alatan tu digunakan untuk membuat gerobok ini, membuat almari ini. Okey. Dan seterusnya, kayu dipilih jati dan belian. Kayu yang digunakan adalah kayu yang sangat mahal harganya, iaitu kayu jati dan belian. Kenapa kayu ni mahal? Kerana kayu ni sangat keras dan tidak mudah reput, tidak mudah rosak. Kayu jati dan kayu belian ni, dan harganya sangat mahal. Sebab tu gerobok ini sangat mahal harganya, cecah ribuan. Okey, cecah ribuan ringgit harganya, sangat mahal. Okey, ya, perenggan yang terakhir, iaitu perenggan keempat. Okey, gerobok pusaka warisan negara, janganlah lupa wahai saudara, cinta akan seni moga membara, agar khazanah tetap terpelihara. Okey, rangkap ini membawa maksud almari ataupun gerobok pusaka ini merupakan seni buatan tangan yang penuh, yang perlu dijaga dan dipelihara. Khazanah di sini maksudnya harta, harta negara kita, yang perlu kita jaga kerana sangat istimewa. Kerana sangat istimewa, perlu dijaga. Itulah makna keempat-empat rangkap syair ini tadi. Syair ini tadi ada 4 rangkap. Jadi sebagai kesimpulannya, cikgu harap murid-murid dapat faham, dan atas penjelasan cikgu dan cikgu Hilmi tentang syair tadi, yang paling penting di sini ialah tentang pelajaran hari ini. Tentang pelajaran yang kita belajar hari ini, iaitu murid telah didedahkan tentang salah satu warisan seni pada zaman dahulu, iaitu syair. Iaitu syair, salah satu warisan zaman dahulu. Dan syair ini tadi adalah kumpulan yang sama dengan pantun, seloka, gurindam. Mungkin murid-murid biasa dah dengan pantun. Hari ini kita belajar tentang syair, salah satu juga warisan
zaman yang perlu kita tahu. Selain daripada itu juga, murid juga faham apa itu gerobok. Okey, seperti yang cikgu dah jelaskan tadi, gerobok ini ialah almari yang boleh digunakan untuk menyimpan makanan dan perhiasan. Jadi sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, cikgu nak ingatkan lagi apa yang telah Cikgu Helmi pesankan tadi, iaitu murid-murid perlu melagukan syair ini dan merekod suara sahaja, tak perlu hantar video, audio sahaja, dan hantar kepada guru bahasa Melayu kelas masing-masing. Okey, murid perlu hantar audio sahaja, hantar suara sahaja, kemudian WhatsApp dengan cikgu BM masing-masing. Okey, setelah selesai membuat rakaman tersebut, cikgu akan sertakan juga nanti pautan untuk murid menjawab soalan pemahaman. Okey, dan tak susah. Cikgu tak bagi banyak. Cikgu bagi 5 soalan sahaja cukup. Murid-murid perlu tengok pautannya nanti, pautan Google Form. Kemudian murid-murid jawab soalan tersebut, soalan objektif, dan soalannya semua berkisar tentang syair yang kita telah belajar tadi. Okey, jadi untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, cikgu nak ucapkan selamat belajar, dan bagi yang Muslim, cikgu nak ucapkan selamat berpuasa. Semoga puasa kita hari ini sempurna, dan cikgu harap juga murid-murid dapat menjaga kesihatan masing-masing. Jadi sekian dahulu untuk hari ini. Assalamualaikum.